Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri. Oh, nampak tong sampah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hoi. Selamat hari Jumaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ni saya teringatlah, jom kita sama-sama selawat banyak-banyak. Lebih banyak dari hari-hari biasa. Sebagai satu galakan lah. Sebab kata orang kalau bulan Ramadan tu semua orang nak ngaji hari-hari. Walaupun sebenarnya bukan bulan Ramadan pun kena buat ibadah-ibadah yang sama. Tapi dia masuk je bulan Ramadan tu dia macam satu semangat. Semangat baru datang macam tu lah. So hari ni hari Jumaat. Sepatutnya hari ni kita lebih bersemangat untuk selawat banyak-banyak. Hai Mujahidah, thank you dah share. Masuk-masuk dah share, thank you Mujahidah. Waalaikumsalam MJ Black Gold. Wow, Black Gold. Black Gold tu apa lah? Black Gold tu DJ Timah ke? Black Gold. Selalu kan gold warna kuning, yellow gold. Wow, white gold tu diamond je, sempat lagi aku. Waalaikumsalam Diana. Waalaikumsalam. Okay, hi, thank you Touch for watching. Just for watching, thank you. Terima kasih Mujahidah. Wah, banyak Mujahidah tag hari ni. Waalaikumsalam Kak Ila. Dia tulis Kak Ila RK. Waalaikumsalam. Khalisha Faizura. Waalaikumsalam. Selamat hari Jumaat sekali lagi. Okey, tajuk hari ni cerita tentang seorang leader. Seorang leader yang tidak pernah bermimpi menjadi leader, yang sangat takut menjadi leader. Waalaikumsalam Rizal. Amin amin. Waalaikumsalam Khair. Wow, Khair dari Brunei. Apa khabar orang Brunei dan apa khabar cuaca di Brunei? Okey, saya nak cerita tentang leader jadian ni ialah dia tak nak jadi leader pun. Bukan dia tak nak, dia takut. Plus, dia banyak yang dia takut. Atau kita boleh katakan penakut. Semua takut. Nak akut betul dia ni. Macam saya takut hantu je. Okey, saya gurau. Dah, tak takut dah. Saya ambil contoh suami saya Boleh saya masuk cerita sekarang? Boleh Kan? Saya ada meeting nanti. Saya ada benda nak kerja. InsyaAllah sekejap je. Live pagi ni insyaAllah. So nak cerita pasal rezeki. Menjadi ketua juga adalah satu rezeki. Ada tak kita teringat doa kita ialah, Ya Allah, jadikanlah pasanganku dan zuriat keturunanku. Jadilah pasanganku dan zuriat keturunanku penyejuk hatiku dan juga pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Pemimpin, leader. Leader is pemimpin. Maksudnya kita minta. So, menjadi pemimpin, dipilih Allah menjadi pemimpin. Lebih-lebih lagi menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman adalah suatu rezeki yang besar. Sebab bukan senang nak Allah bagi macam tu. Okay? So, bila kita sebut leader jadian, maksudnya dia tidak berangan-angan. Tiada dalam kepala otak dia nak jadi leader. Plus dia takut dengan kecaman orang. Dia takut orang cakap dengan macam-macam kat dia. Last-last dia tak buat apa-apa. Saya ambil cerita contoh terdekat suami saya. Plus saya dah minta izin pun kepada suami untuk menjadikan beliau contoh dalam cerita ni. Senang kira. Sebab saya lah tu semementa takut. Ya betul. Semua benda takut Roslina nak sebut. Tak, bukan Roslina sahaja. Roslina, kami semua, kita semua ada ketakutan yang macam-macam. Nak tahu tak mana datang ketakutan tu? Lebih-lebih lagi ketakutan kita nak berniaga. Sedangkan Rasulullah, Nabi kita adalah seorang peniaga. Ya, Aryani, saya takut tak confident. Tak apa Aryani, hari ni saya cuba bantu sedikit. Mana tahu korang dapat semangat sikit untuk buang sedikit ketakutan dengan izin Allah insya-Allah. Okey. Tajuk ni daripada suami saya juga. Plus jadi wajarlah saya jadikan beliau contoh. Senang cerita, okey? Suami saya dulu bercakap pun takut. Saya ingat saya memanggil dia seorang pemalu. Masa tu saya isytihar lah. Kawan lelaki saya ni pemalu lah orangnya. Sebenarnya waktu itu dia tidak mahu bercakap dan dia sangat pendiam kerana bukan dia malu.
Maksudnya pemalu semua orang. Actually yang bercakap, contoh saya ataupun orang-orang yang pandai bercakap ni, bukanlah dia tak tahu malu. Sebab malu itu sebahagian daripada iman. Tetapi kadang-kadang kita salah meletakkan maksud malu tu. Kadang-kadang benda tu dia bukan malu pun. Cuma dia takut. Dia takut tapi dia senang cerita kat orang, oh saya malulah. Oh saya tak naklah, saya tak nak ke depan, malu. Sebenarnya dia takut. Kan dulu cikgu-cikgu kita ajar, kalau kita belajar di dalam kelas, jangan malu bertanya. Ya, takut dari hasad dengki orang. Kenapa jadi macam tu, Kak Aniza? Saya cerita kenapa. Actually, Allah kan dah berkata, minta maaf tadi saya terlupa surah apa. Tapi Allah bercakap macam ni lebih kurang. Allah berfirman, minta maaf kalau saya salah, aduh saya lupa betul. Ayat 79 ke? Allah cakap segala kebaikan datang daripada Allah. Segala keburukan adalah dari kita sendiri. Dia janganlah korang klasifikasikan sebagai susahnya berniaga tu sebagai satu keburukan. Bukan. Kita kena faham juga keburukan tu apa. Contoh, kita malu tak bertempat. Keburukan buat kita. Sebab kita malu nak bertanya, tak dapat ilmu. Kita boleh dikatakan susah nak dapat ilmu. So, keburukan untuk kita. Kalau kata susahnya berniaga, ada cabaran tu, orang kecam apa semua, itu tak dikira keburukan. Itu dikira kita melalui perjuangan. Nak kata Rasulullah pun, sampai sekarang, sebahagian dunia membenci baginda. Kan? Orang-orang kafir kan? So, ada satu keburukan? Bukan. Itu memang satu jalan perjuangan ke susah payah menempuh jalan perjuangan. Tetapi kena ingat jalan perjuangan seperti itu adalah jalan perjuangan yang diredai Allah. Kena tahu beza. So bila kita berniaga kerana Allah, nak bantu, niat kerana Allah, jaga kita punya diri, jangan melakukan kerosakan di bumi. Kita berbuat baik kepada manusia kerana Allah. Kita faham, kita tahu dan sedar, betul-betul sedar yang Allah dah bagi kita terlalu banyak kebaikan, terlalu banyak nikmat. Mungkin kita ni menjadi salah seorang yang Allah lebihkan rezeki. Ujian, saya bercakap tentang baik buruk semua ujian kan. Allah pilih kita untuk beri rezeki dan apa yang kita perlu buat? Gunakan rezeki, nikmat pemberian Allah itu, termasuk rezeki boleh bercakap, rezeki panca indera, mata, mulut, telinga. Kan? Untuk sebahagian untuk akhirat kita dan Allah ingatkan juga. Suka saya nak ingatkan kita semua termasuk diri saya. Allah juga mengingatkan jangan kita melupakan bahagian dunia kita. Antaranya Allah suruh kita berjalanlah di segenap bumi untuk melihat kebesaranku dan untuk melihat sunnahku. Apa sunnatullah? Sunnah Allah apa antaranya? Kalau kita imbau balik kaum Ad, kaum Tasamud, kaum Nabi Nuh dan apa satu lagi kaum Tasamud, Nabi Soleh, kaum apa lagi? Yang telah dilaknat Allah termasuk Qarun. Kan? Sunnatullah. Itu adalah sunnatullah. Allah dah benamkan rumah Qarun ke dalam bumi. Allah dah bagi puting beliung kepada kaum siapa? Kaum Ad ke Tasamud, puting beliung. Habis semua dengan batu-batu. So Allah goncang bumi tu. Allah bagi banjir yang besar. Daripada atas turun hujan tak henti-henti, daripada bawah mata air keluar sampai jadi banjir yang sangat besar dan Allah selamatkan Nabi Nuh bersama pengikut-pengikutnya dalam bahtera. Kan? So Allah suruh kita berjalanlah di muka bumi untuk melihat sunnahku dan jadilah orang yang bertakwa. Kalau kita fikir, nak jalan, perlukan duit tak? Perlulah serba sedikit. Mungkin tak perlu banyak kalau kita berjalan yang macam backpackers ke. Tapi tetap perlukan sumber keuangan. Mana datang sumber keuangan tu? Kena cari duit. Mana datang cari duit tu? Bekerja. Dan ada orang memilih macam kami berniaga. Mana datang orang-orang berniaga ni? Dia perlu menjadi seorang yang berani. Tapi dulu Tuan Najib penakut. Okey, apa jadi waktu tu saya nak cerita? Siapa nak tahu? Waalaikumsalam, Farida. Dia agak kaya.
sambung. Sorry jiran saya berbahagia. Saya pun tumpang bahagialah, kita tumpang bahagia sekejap nah. Okey. Cerita tentang leader ni dia panjang, luas. Tapi hari ni mana sempat saya cerita dulu. Siapa nak tahu? Saya dah tekan share belum? Hari Jumaat ni baik kita sebarkan ilmu. InsyaAllah moga Allah berkati ilmu kita hari ni. Sebab kita cakap perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Masuk menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Dan benda tu tak senang. Dulu, disebabkan suami saya terlalu takut. Takut dikata. Takut hasad dengki orang. Takut orang kecam bila bercakap. Takut orang kata berniaga tu susah. Jadi takut nak berniaga. Segalanya takut. Tahu tak apa jadi pada kami dulu? Siapa nak tahu? Ya, Maria Kak Aniza kat sini. Kita terlalu banyak hutang. Kita beli apa-apa pun dengan hutang. Manusia, saya dengan Tuan Najib pun manusia. Kita teringin, kita ada teringin. Contoh nak teringin ada rumah sendiri. Jadi kita sewa rumah. Kat dah ada sewa rumah tu pula kita nak ada perabot. Nak ada sofa. Sebab senang tetamu datang tak duduk bawah, duduk atas. Saya pun masa tu seorang guru. Jadi saya fikir, saya seorang guru adalah pendapatan tetap. Jadi kita adalah sofa. Faham tak macam mana waktu tu kami fikir. Macam bukanlah kita ni kategori yang susah sangat. Sampai tak ada sofa kat rumah. Tapi memang tak ada duit pun nak beli sofa sebenarnya. Nak cakap betul-betul ni. Kerja cikgu. Gaji cikgu. DJ41. Tapi tak ada duit nak beli perkakas rumah. Contoh sofa, katil, peti ais, mesin basuh. Itu semua peralatan-peralatan yang mesin basuh, peti ais tu dah peralatan keperluan lah. Still tak ada duit tuan-puan. Tak ada duit nak beli, tapi nak beli. Teringin. Sebab macam contoh peti ais boleh simpan makanan. Adalah keperluan-keperluan dia kan. Mesin basuh mudahkan kita basuh baju. Tak basuh baju tangan. Macam mak ayah saya, sepanjang saya hidup dengan mereka, kami tak ada mesin basuh. Bapak saya tak mampu nak beli mesin basuh. So bapak saya buatlah alasan nanti baju rosak masuk mesin basuh, basuh tangan lagi bersih. Sebenarnya tak mampu. Tak mampu tuan-puan nak beli mesin basuh. So bila kahwin pun, rupanya tak mampu lagi nak beli mesin basuh. Kan? Tapi teringin sangat sebab dah lah tu saya membesar, tak ada mesin basuh. Teringin. You tahu tak? Orang teringin ni. Macam dulu kanak-kanak saya, siapa pernah macam saya, teringin sangat nak ada basikal. Tapi dengan takdir Allah, tak dapat. Dengan takdir Allah, itulah cita-cita saya masa kecil yang saya tak dapat. Tahu tak? Boleh bayang tak? Budak-budak yang tengok orang main basikal, teringin sangat. Dan budak-budak tak tahu kemampuan mak bapak dia macam mana. Dia tahu kenapa aku nak basikal tu, tapi kenapa mak bapak tak belikan. Tak ada duit korang. Kan? So, it's okay. Tu cerita budak-budak. So, bila dah kahwin, teringin nak ada semua tu. Ada duit tak? Tak ada. Apa yang kita orang buat? Untunglah saya ni cikgu. Cikgu tu ialah pekerja tetap. Kan? Pekerjaannya terjamin lah kata orang. Jadi senang tak nak buat loan? Senang. Hari ni buat loan, minta loan, apply. Besok atau lusanya dah lulus. Senang je lulus. Apa? Kerja kerajaan. Kerja cikgu. Gaji ni. Okey, lulus. Dia lain dengan orang yang kerja sendiri macam saya. Saya dulu dengan saya sekarang, saya kena sedar diri. Saya kena sedar diri. Dulu saya senang buat loan. Walaupun gaji saya hanyalah RM2,000 sebulan. Saya pernah buat loan sampai RM70,000. Lulus tuan-puan. Sebab kerja terjamin. Dijamin oleh siapa? Kerajaan. Okey? Bukan dijamin oleh Allah. Semua pekerjaan, perniagaan, rezeki adalah jaminan Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat kita beriman kepada Allah. Itu jaminan Allah. Allah akan menyelamatkan orang-orang hamba-hamba dia yang beriman. Kena tahu apa rukun iman, kena belajar betul-betul. Orang-orang yang berbuat baik kepada orang lain, yang tidak merosakkan bumi, yang menjalin silaturahim. Dan Allah kata orang-orang yang bertakwa, takut kepada Allah, buat suruhan Allah, jauhkan larangan Allah. Itu saja tuan-puan. Allah pesan dalam Al-Quran yang pada kita manusia biasa sangat susah nak buat. Percayalah, dia tidak sesenang saya sebut tadi. Okey?
So, nak kata terjamin ni. Bank, tengok kita kerja kerajaan, oh terjamin. Lulus terus. Sekarang saya sebagai pekerja sendiri, berniaga sendiri. Terus terang saya kata ujian dan dugaan kami, cabaran kami, jika jadi apa-apa pada kami, pada ekonomi kami, nak buat loan, belum tentu lulus tuan-puan, walaupun mungkin gaji kami setiap bulan 20,000, 10,000, even 100,000, belum tentu lulus. Alasan, tidak terjamin. Berniaga sendiri, tidak ada jaminan daripada sesiapa pun. That's why, orang yang berniaga, kalau akidah dia tak kuat, tauhid dia tak mantap, dia tidak percaya kepada rezeki Allah. Sebab jaminan orang berniaga tidak ada lain, tidak ada sesiapa. Terus terang saya cakap, itulah susahnya berniaga. Tetapi rahmat dia besar, berkat dia besar kalau kita betul jalan tu. Jaminannya hanyalah satu-satunya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada jalan yang lain, tak ada yang lain. So orang yang berniaga boleh dikategorikan sebagai orang-orang yang berani. Berani, lebih berani daripada orang lain. Minta maaf kalau yang tak berniaga. Kita masing-masing ni, kita jangan menyalahkan apa takdir kita Sebab semuanya daripada Allah. Termasuklah ada sebahagian hambanya yang Allah lebihkan rezeki. Ada sebahagian hambanya yang Allah hadkan rezeki. Kena percaya dua-dua golongan ni adalah yang terbaik jika beriman, bertakwa dan beramal soleh. Tak kira golongan apa. Yang lebih rezeki ke, yang kurang rezeki ke, tak kira. Pokoknya ialah takwa. Jadi, orang yang rasa dia kurang rezeki, janganlah sekali-kali menyalahkan orang yang lebih rezeki. Kita tak tahu ujian orang yang lebih rezeki itu lebih banyak. Mana nak kawal diri, mana nak supaya tak leka, mana supaya tidak mencintai dunia. Mampu beli apa saja di dunia. Kan, ujian. Mana nanti nak uruskan harta benda, mana nak buat wasiat, mana nak menjawab di hadapan Allah esok. Dan orang-orang yang lebih rezekinya, janganlah menyalahkan orang-orang yang kurang rezekinya. Mengatakan pemalaslah nak kerja. Kita tak tahu, mungkin usaha dia lebih banyak dari kita. Cuma Allah mentakdirkan sebaliknya untuk dia. Mungkin itulah yang terbaik untuk dia. Ini semua adalah tauhid. Kena kuat dalam hati ni. Akidah kena kuat. Supaya kita tak saling menyalahkan dan kita sedar diri di mana pun kita berada. Even kalau rasa saya seorang yang penakut, saya belum berani lagi, saya fikir ni, saya fikir tu, it's okay. It's okay. Benda tu saya yakin. Percayalah cakap saya, berada di depan mata saya perubahan tu. Benda itu, penakut itu, ketakutan itu boleh diatasi. InsyaAllah, dengan izin Allah. Tak ada benda yang mustahil, tuan-puan pun tahu. Dengan izin Allah, tiada suatu pun perkara yang mustahil di dunia ini. Plus, kena percaya, dunia ini hanyalah sekejap, cuma, sementara saja. Hanyalah tempat, sebenarnya dengan lebih kata tepatnya, dunia Allah cipta sebagai penjara bagi orang-orang mukmin. Dan sebagai syurga bagi orang-orang kafir. Jadi apa dunia? Sekadar itu saja. Jadi perlukah kita terlampau memberat-beratkan? Tengok orang buat salah, beratkan orang buat salah. Tengok kegagalan kita, Allah uji dengan kegagalan kita, beratkan sangat sampai kita down. Tengok rasa kita penakut sampai kita macam, dah aku memang penakut lah. Memang kita dah rasa macam sah-sah lah aku ni penakut. Aku tak akan buat live lah, aku memang penakut. Sampai dah set mind macam tu. Perlu ke? Rugi. Nanti kita yang akan rugi. Macam saya dan Tuan Najib dulu. Banyak kerugian kami. At the end, last kali Tuan Najib bangkit. Masa tu bukan sahaja kami susah. Bukan sahaja kami hutang sana sini. Nak kata susah tu bagus hutang. Apa yang bagus dengan hutang, tuan-puan? Apa yang bagus dengan hutang? Kita orang susah. Tak kira orang susah, orang senang. Sama-sama ada keinginan. Keinginan nak ada keperluan asas, keinginan nak beli handphone, keinginan nak ada rumah betul, rumah sendiri walaupun kecil. Banyak keinginan. So, nak kata, tak apalah, biarlah miskin. Yang penting, adakah kita sedar, adakah kita jamin, walaupun kita susah, dekat akhirat esok kita senang. Tiada sebarang jaminan, tuan-puan. Yang Allah jamin, senang dunia, senang akhirat adalah orang-orang yang bertakwa. So,
Saya tak nak kita ni dimomok-momokkan dengan macam-macam ketakutan. That's why kita ni menjadi penakut. Kalau perasan bangsa lain, terutama bangsa Cina, saya suka nak sebut pasal jiran-jiran saya. Bangsa Cina sudah lama berani berniaga. Mereka kalau berborak sesama mereka, macam ini kan diorang jumpa kan masa raya kan, diorang punya perbualan apa tau? Kalau jumpa orang yang macam, mereka ni adalah golongan yang sangat suka tengok orang tu berjaya atas tangan sendiri, atas usaha sendiri. Ataupun kalau dia pun anak adalah generasi-generasi yang parents dia memang dah kaya, mereka tetap berbangga kalau anak-anak tu, cucu cicit tu boleh mempertahankan kekayaan tu. Maksudnya berusaha jugalah. At the end berusaha. Kan tak ada hasil datang tanpa usaha kan. So apa soalan diorang tau? Soalan diorang borak nak tahu. You generasi keberapa? Kau nampak orang yang senang kan? You generasi keberapa? Maksudnya, you ni dah senang ni. I nampak you senang. Tapi you generasi keberapa? Maksudnya, dari zaman datuk nenek moyang diorang dulu dah berniaga. Dah membina kekayaan. So, diorang tanya ni generasi ketiga ke? Cicit ke? Cucu ke? Generasi kedua anak. Ketiga cucu. Keempat ke? Cicit ke? Kelima ke? Yang nenek moyang dia dah zaman kedatangan China ke Tanah Melayu. Generasi keberapa? Dia tanya soalan tu tau. Kita nak tanya soalan generasi keberapa macam mana? Kita ni sebenarnya baru nak mula berniaga ni. Kalau ada pun orang yang ditanya tentang generasi keberapa, mungkin Nazar, yang arwah ayah dia kan. So dia orang sekarang ni generasi kedua. Kan anak-anak dia. Dan ataupun siapa lagi? Mungkin Tan Sri Bukhari, Tan Sri, tak maaf alamak. Marah Tan Sri kan, aku selalu sebut nama dia. Tan Sri Syed Bukhari, kan? Tu generasi keberapa? Mungkin dia pemula. Kita tahu dia pemula. Dan kalau yang ada sekarang, kalau yang running business dia, mungkin anak dia generasi kedua. Nampak tak? Kita Melayu, bangsa Melayu, kenapa lambat bermula? Sedangkan Nabi kita adalah seorang peniaga yang paling berjaya dalam dunia. Nabi kita seorang yang kaya raya. Tetapi bagi dia memilih untuk menginfakkan harta benda dia, kekayaan dia, kekayaan Sayyidatina Khadijah, isteri dia yang memang sangat kaya, keluarga bangsawan, untuk jalan Allah. Yang penting, usaha dulu. Allah nak bagi hasil ke, Allah nak bagi jadi leader ke, Allah nak bagi rezeki kat mana ke, itu urusan Allah. Kan? Kita kena usaha dulu, termasuklah kita kena usaha untuk menghilangkan ketakutan tu sedikit demi sedikit. Kenapa ada orang takut? Kenapa bangsa kita ni bangsa penakut? Takut kena kecam, nak buat live takut orang kata. Termasuk ketakutan sekarang kalau korang perasan sorry lah, saya minta maaf lah. Saya minta maaf sangat. Kalau saya kata-kata saya ni mengguris. Tapi saya bila berbicara tu, tak ada lain, kalau lah mereka boleh menukarkan kata-kata saya kepada perkara yang positif, maka mereka dapat yang positif insya-Allah. InsyaAllah saya doakan. Perasan tak? Sebab takut nak tunjukkan wajah sebenar di alam realiti. Live ni kan realiti ni. Tetapi sebabkan teknologi, macam-macam teknologi, takut dengan wajah sebenar. Ada jerawatnya kat sini ke? Ada pori-pori besar ke? Contoh, bibirnya pucat ke, whatever lah. Ramai yang filter wajahnya. Filter bukan nipis-nipis punya filter. So tebal-tebal filter. Siap ada blusher kat sini. Ada pemerah pipi. Bukan dia yang solek, filter. Apa kesan bila kita filter? Ataupun bila kita ambil gambar ada filter? Kesannya susah untuk kita esok berkenal-kenalan. Orang tak kenal kita di alam betul ni. Di alam realiti ni. Bila terjumpa, dia ke? Lain muka dia. Bukan dia ni. Jadi macam mana kita nak sebarkan kebaikan? Sedangkan kalau orang tahu, tu Puan Izzah. Betul lah Puan Izzah, muka sama. Saya nak tanya dia lah. Saya ada masalah sikit lah dalam rumah tangga. Nak tanya satu soalan lah kalau tak mengganggu dia. Orang dah kenal, orang tahu nak minta nasihat apa kat kita. So dapat manfaat tak kat situ? Kita yang membantu, beri nasihat pun dapat manfaat. Orang yang bertanya kerana nak ilmu pun dapat manfaat. Sebab apa permulaannya? Mereka kenal saya. Korang kenal saya. Contoh, kalau kita kat luar, nampak, bukan dia ni, bukan dia. Padahal orang tu, dia pandai serba-serbi.
Dia pakar apa contoh? Pakar properti ke, pakar keuangan contoh, ataupun pakar kecantikan. Kan? Tetapi bila tak kenal, macam betul ke dia? Betul ke? Dah hilang satu ilmu, dua ilmu, tiga ilmu yang berkat, yang bermanfaat. Sebab tak kenal. Orang tak berani dekat kita. You faham tak? Itu pun boleh dijadikan sebab ketakutan menunjukkan wajah sebenar. Plus, di sini saya ingin mengambil kesempatan, kalau-kalau saya tidak melampaui batas, ingin saya menegur. Allah mengharamkan kita menukar kejadian yang Allah dah berikan kepada kita. Yang Allah dah jadikan kita ni, kita tukar. Tukar hidungnya, bagi mancung sikit ke depan. Tukar pipi bagi gebu sikit. Tukar dagu bagi panjang sikit, cantik pada dia. Tukar apa lagi? Ada yang tukar kulit, tukar warna kulit. Tak kira lah pakai apa-apa pun, tapi bertukar. Kan? Lahirnya kulit sawo matang, macam saya. Kuning lansat lah kan. Tapi saya nak tukar lah, jadi putih macam Snow White. Snow White putih macam putih salji tu. Putih saya. Menukar kejadian tak? Menukar kejadian. Kerana warna kulit Allah dah bagi begitu. Lainlah macam ni. Lahir-lahir dia memang dah putih. Tiba-tiba sebab ada matahari dan sebagainya kan, jadi gelap. Tapi dia cuma berniat nak kembali kepada kulit asal tu. Allah dah bagi dia kulit yang putih, dia tak jaga. So dia nak jaga balik. Cukup sekadar kembali balik kepada kulit asal. Jangan sampai bertukar sampai orang tak kenal lah. Dia ni dulu bukan gelap ke? Kenapa tiba-tiba putih? Ya ke dia? Nampak tak? Antara sebab Allah mengharamkan kita menukar kejadian ni. Sebab banyak, dah lah itu lagi tak termasuk dengan kesan-kesan jangka panjang. Kenapa semua ini berlaku tuan-puan? Semuanya sebab kita takut tidak bertempat. Takut tidak kena tempatnya. Yang kita kena takut Allah, bukan manusia. Bukan kita kena takut manusia pandang kita buruk dan hina. Kita sememangnya hamba yang hina. Tak ada masalah orang nak pandang kita hina. Asalkan Allah memandang kita hamba dia yang bertakwa. Asalkan Allah memuliakan kita, sudah cukuplah. Itu semua kena kekuatan apa? Kekuatan tauhid. Kekuatan akidah. Hanya kepada Allah. So kalau kita dah berpegang kepada kekuatan akidah yang betul-betul kuat dan mantap, tak ada apa yang kita takut di dunia ini. Sekadarnya kita hanya hidup, sekadarnya sahaja selama mana Allah izinkan kita hidup. Bila Allah panggil, maka baliklah kita, tinggalkan segala harta benda yang ada, tinggalkan segala kekayaan yang ada, tinggalkan segala anak pinak yang kita banggakan, tinggalkan segala keturunan yang kita banggakan. Tuan-puan, jadi waktu kami dulu, suami saya terlalu takut dengan macam-macam perkara. Semua benda dia tak nak buat. Semua benda dia hadkan, termasuk dia takut nak bercakap. Sedangkan bercakap itu, Allah dah bagi lidah, dah bagi mulut, dan Allah menyuruh kita amal ma'ruf nahi munkar. Dan antara cara-cara untuk amal ma'ruf nahi munkar ialah guna mulut. Lah kalau tak nak guna mulut, guna hati dalam hati. Tapi bila guna hati ni, adalah selama-lama iman ni, kebaikan yang dia tahu tu untuk diri dia je lah. Aku tak suka lah, jadi aku tak nak dekat. Untuk diri dia je. Kalau dia guna mulut, dia ada kuasa dan dia berani untuk guna mulut, jangan buat macam tu lah. Tak bagus. Nanti kan kalau kita nak Allah sayang, kita buat macam ni. Pak. Cuma kita lah. Kelemahan-kelemahan kita lah. Kalau kita ni tak dapat mengawal diri, kita mungkin ada yang cakap kasar, termasuk saya. Ada yang cakap direct to the point sangat. Ada yang cakap laju sampai orang tak faham. So benda tu kena belajar. Dah bila kita dah beranikan diri, okey tak apalah, aku rasa aku nak ke depan lah. Macam masa Tuan Najib, kenapa dia jadi berubah? Dia jadi berani. Once dia jadi berani tu, segalanya berubah. Segalanya berubah dengan izin Allah. Rezeki datang. Kita boleh memperbaiki. Kita boleh bayar hutang. Settlekan banyak hutang. Dengan langkah pertama, berani. Of course lah, bila kita nak memulakan langkah, dia ada cara lain. Melainkan kita kena ada ilmu yang betul. Dengan guru yang betul. Kena doa pada Allah, ya Allah berikan aku ilmu yang bermanfaat dan memanfaatkan orang lain. Gunakan aku guru-guru yang mursyid, yang terbaik di sisimu. Doa banyak-banyak. Tiada doa yang Allah tak makbulkan, tuan-puan. Percayalah. Kita merayu kepada Allah, Tuhan yang satu.
Kita doa yang terbaik, yang baik-baik. Apatah lagi bila kita doa tu, kita nak jadi leader orang-orang yang beriman. Contoh, Allah tahu bila kita jadi leader orang yang pemimpin bagi orang-orang yang beriman, leader, seorang leader, kita boleh beri manfaat kepada ramai hamba Allah. Of course, Allah akan makbulkan. Ikut masa lah. Tak bolehlah kita doa dah. Dah doa 100 kali, saya kira doa dia dah berapa ratus kali. Tak makbul pun. Tu kena juga tanya kepada iman kita dah mantap ke belum. Kan? Dia tak percaya pada qada dan qadar Allah Ta'ala. Allah ada qada, Allah ada qadar. Setiap perkara yang berlaku, ada kejadiannya, ada waktunya. Kena faham yang tu. That's why. Betul siapa Muhammad Syahril. Kena berani berubah. Berubah kepada apa? Of course berubah kepada baik. Suami saya, dia dulu, orang datang pun, saya nak kena ingatkan, bang, tu ada makcik datang, nanti abang salam Ada pakcik datang, nanti abang salam Nak tahu tak? Punyalah saya kata, ya Allah ya Tuhanku, saya kena menjadi isteri yang sabar dan kuat. Tapi, dah memang orang tu, suami saya tak berani. Dan dia tak nak beranikan diri. Sampai suatu tahap, bila kami dah dalam kedudukan yang serba tiada, kami dikecam. Tahu tak antara apa kecaman-kecaman yang suami saya terima waktu kami susah? Dah lah kami susah. Banyak hutang. Setakat kereta kancil tak bayar 3 bulan tu selalu. Nanti bulan keempat bayar sebab tak nak kena tarik. Lepas tu tak bayar lagi 3 bulan. Dapat surat lagi. Bulan keempat bayar pula. Kancil saja tuan-puan. Yang sebulan RM350 kami tiada duit banyak tu. Kalau kami bayar kancil, kami tak dapat pergi. Tak dapat beli barang dapur lebih sikit. Sebab duitnya com-com tu sahaja. Apa kami dapat waktu tu? Dapat ke ketenangan? Dapat ke macam tak apalah. Susah-susah tak payah jawab ke akhirat. Tak apa kalau susah tu tak ada apa nak jawab dengan Allah. Tak ada kena hisap sangat. Betul mungkin. Kalau kita kuat. Tetapi mana nak kuat? Kita manusia biasa. Suami saya waktu tu dikecam jual dadah. Suami saya waktu tu dikecam. Saya yang bekerja. Dia makan duit saya. Makan duit bini. Suami saya dikecam. Lelaki tak berguna. Suami tak berguna. Yang mengharapkan belas ihsan bini. Sedih tuan-puan. Jadi seorang lelaki, jadi seorang suami, bila direndah-rendahkan begitu, kesedihan dia hanya Allah yang tahu. Kami, alhamdulillah, kami tahu pun selepas itu. Jadi sedih dia tidak terlalu memuncak. Cuma, banyaklah kata-kata yang direct kepada suami saya. Ni ke? Buat apa sekarang? Dia soalan bukan soalan nak ambil berat. Tak. Soalan orang tu kita nampak orang tu memang tak ada apa-apa. Macam contoh kita tahu orang tu tak ada anak. Kita memang tahulah dengan jelas kau dah kahwin 4 tahun tak ada anak. Tetapi engkau dengan tak ada perasaan empatinya, tak ada perasaan belas kasihnya kepada manusia. Engkau memang sanggup bertanya, bila nak dapat anak? Dia seolah-olah begitu. Terguris tak hati orang-orang yang diuji dengan dapat anak lambat ni? Bila nak dapat anak? Dah kahwin 4 tahun kan kahwin? Dah lama kan kahwin? Alah buat ni lah, buat tu lah. Ni kau tak buat macam ni. Ni mesti kau salah ni. Kau mesti banyak dosa. Elok-elok emosi pasangan tu bahagia. Tak ada apa-apa masalah pun. Suami dah reda. Isteri dah reda. Itu pun setelah berhempas pula saling meredai. Kita datang guna mulut kita yang jahil ni. Bertanya soalan yang sangat tidak mengasihani orang lain. Samalah macam Tuan Najib. Dah lah tak ada duit, hutang keliling pinggang. Dengan rendah diri dia lagi kepada saya yang bekerja, yang keluar bekerja setiap hari. Beliau lagi bukan tak buat kerja kat rumah Tuan Najib tu. Suami saya ni menjadi sura rumah tu. Dia buat semua kerja di rumah tuan-puan. Jaga anak saya. Basuh kain. Idai kain. Sapu sampah. Sebab dia nak cuba jadi, nak tunjuk kat saya yang bibi abang pun berusaha dalam rumah tangga kita. Bibi abang pun buat yang terbaik. Sebab tu ada kadang-kadang insiden, dia gosok lah tu. Dia gosok, dia basuh tudung saya tau. Cuma dia salah basuh, dia pergi mesin basuhkan tudung saya. Dia mana tahu, dia lelaki. Masa tu mungkin dia tak belajar. Yelah, bila masa pula lelaki terfikir nak kena basuh tudung isteri. Saya pun tak tahu dia basuh tudung saya. Saya pun tak suruh dan tak pesan kan.
Balik-balik tu saya marah. Saya tengok turun saya dah renyuk 1000. Saya marahkan dia. Dia manalah tahu. Kita yang perempuan ni kan sensitif tudung. Lagi saya ni cikgu hari-hari pakai tudung baru. So dia pun dah berusaha semampu dia di rumah. Plus dia pun buntu sebab dah buat macam-macam. Tapi Allah belum nak bagi berjaya. Tuan-puan, kalau tuan-puan sekarang duduk kat tempat suami saya yang dulu tu, kalau Allah uji sekarang tuan-puan, dah buat macam-macam ni Puan Izzah, Allah belum nak berjaya lagi, duit tak cukup, hutang tak cukup. Sama tuan-puan. Kami, suami saya pun kena macam tu. Tuan-puan jangan risau. Macam mana Allah bagi kami rezeki, InsyaAllah cukup. Allah akan bagi, pasti Allah akan cukupkan rezeki tuan-puan. Dalam pelbagai cara, daripada arah yang tak sangka-sangka. Saya cuma nak ingatkan tuan-puan cuma perlu yakin. Tak perlu yakin pada manusia tuan-puan. Yakin pada Allah saja. Jangan antaranya benda-benda kecil yang kita kena yakin pada Allah. Jangan buat benda yang Allah tak suka. Contoh, kalau kita terpaksa ni. Kami pernah dulu. Semua loan Islamik tak nak luluskan. Kami nak buat pinjaman sikit. Masa tu emergency. Nak bayar hutang ke nak betulkan kereta rosak. Semua susah nak lulus. Yang loan-loan Islamik ni. Ada satu loan yang konvensional. Nak luluskan. Okey puan, kalau puan buat ni, loan ni besok boleh lulus ni puan. Masa tu Alhamdulillah kami ada sedikit iman yang tinggal di kala susah tu. Suami saya dah macam terdesak sangat masa tu. Dia nak buat juga. Saya kata bang, Alhamdulillah Allah Ta'ala lindunglah. Saya cakap macam ni, bang, saya bukan takut apa bang. Takut-takut bila kita dah sign loan konvensional tu, Allah ambil nyawa kita. Takut-takut bukan duit yang dapat. Balasan Allah di neraka yang kita dapat. Sebab kita ambil ringan kepada hukum Allah. Alhamdulillah. Waktu tu suami saya tak jadi. Kita tak tahu nyawa kita tuan-puan. Mungkin lepas saya bagi live ni, saya pun tak ada kat dunia ni. Jadi tak kira lah keadaan muka saya teruk ke, orang kecam ke, muka sopak ke. Saya niat satu je tuan-puan. Saya nak kita semua, Allah dah bagi Islam. Rugi kalau kita ni Allah tak masukkan kita dalam syurga. Rugi kalau kita ni tak berjaya, mati kita meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Rugi tuan-puan. Sebab Allah dah bagi kita nikmat Islam yang ramai gila tak dapat. Ramai gila tak dapat nikmat ni. Tapi kita dapat. So saya nak tak nak, suka tak suka, saya hadirkan diri saya dalam live. Setiap pagi, kalau suami saya tak live, tak ada niat lain, saya nak ramai-ramai kita ni ambillah mana yang baik. Jangan putus asa. Kalau rasa kita banyak takut, kita yang kena ubah benda tu. Kalau kata kenapa kita takut, sebab masyarakat kita dulu momok-momokkan, berniaga susah. Kita bukan keluarga berniaga. Berniaga nanti kena kerja along. Nanti nak banyak pinjaman sana sini. Bila dah kaya pula kena ujian ni. Kan sombong, belagak apa semua. Banyak sangat momokan yang tidak baik untuk kita daripada masyarakat kita sendiri. Menyebabkan kita ni masih takut lagi nak buat benda-benda baik. Takut itu, takut ini, takut nak ke depan, takut nak bercakap, takut nak live. Sedangkan kita tak tahu tuan-puan rezeki Allah yang mana yang dekat dekat kita. Lekat, melekat tahu. Dia macam ni tau. Contoh, saya bagi contoh mudah Suami saya berniaga daripada 2004. Berniaga macam-macam. MLM, trading, semua dia dah buat. Saya nak namakan pun nantilah kalau ada masa saya namakanlah satu-satu apa benda dia dah buat. Yang orang kata dia jual Leo tu tak ada produk apa semua tu. Dia dah buat semua benda. Okay tuan-puan. Dan sepanjang dia membuat tu, dengan kecaman yang teruk waktu tu, orang mengata depan-depan, orang herdik dia, orang halau dia. Dia dah rasa apa saja yang saya sendiri tak sanggup nak rasa. Allah takdirkan dia merasa benda tu. Dan dalam keadaan Allah belum bagi berjaya. Masih lagi kekurangan duit. Masih lagi tak
tak ada duit nak bayar hutang. Masih lagi kena catu semua benda termasuk makanan. Kan, nak katanya usaha kita usaha. Hasilnya Allah tentukan. Dah sampai masa. Tu orang kata rezeki dah sampai masa. 2011 Husna lahir. Kami menganggap waktu tu rezeki anak perempuan. Kan pernah dengar tak pepatah orang tua? Rezeki anak lelaki ketika besar. Sebab anak lelaki memang tertakluk kepada ibunya, kepada bapanya. Dia dah kahwin macam mana pun, dia tetap perlu taat, perlu menjaga kebajikan ibu bapanya. Kewajipan tu berat kepada anak lelaki jika ada anak lelaki. Tetapi orang tua tu juga cakap, rezeki anak perempuan ketika dia lahir. Betul, masa tu kena dengan kami. Kami nampak kekuasaan Allah. Lahirnya Ayatul Husna. Lahir Amar, saya kena buat loan. Tak mampu nak sambut baby. Tak ada duit. Sedangkan saya teringin nak beli jamu. Nak beli baju baby. Tahu tak teringin? Tahu tak seorang ibu muda yang nak ada anak seorang, excited. Ada jawatan cikgu, ada gaji, tapi tak ada duit nak sambut anak. Sebab plus saya sebelum Amal lahir pun saya dah buat banyak loan untuk suami saya. Last tu saya buat senyap-senyap tanpa beritahu suami. Loan RM5,000 daripada bank MISB. Ada tak bank tu ada kan? MISB. RM5,000 saya bagi semua bang. Ni RM5,000 saya buat loan sehari dah lulus. Esok dapat duit. Saya bagi semua kat dia. Bang ni RM5,000 khas untuk sambut Amma. Dan untuk, bukan masa tu dah bagi nama anak belum kot. Untuk sambut baby kita. Dan untuk jaga saya pantang. Sebab pantang pun perlukan duit. Yalah nak makan ikan tenggiri lah. Nak kena jaga kan. Tak boleh makan ikan sebarang. Ikan-ikan yang kena jaga tu dah ikan mahal. Tenggiri lah, haruan lah, merah lah. Kan? Kang makan ikan kembung sekejap lagi kan? Yelah, saya tak baiklah cakap macam ni sebab ada orang yang susah, dia tak ada ikan lain. Tapi maksudnya, saya pun susah nak explain. Saya harap korang faham lah Kita nakkan yang terbaik untuk diri kita. Lagi masa pantang setelah kita dah memang menyerahkan nyawa kita melahirkan seorang bayi. So kita nak sihat semula, kita nak ambil yang terbaik, you faham tak? So kita nak beli benda-benda ni dan benda ni adalah mahal. So ada duit tak? Tak ada duit. So buat apa? Buat loan. RM5,000 bagi kat suami. Tu waktu Amar. Amar tu lahir dalam keadaan kami sangat susah. Tetapi penuh bahagia insyaAllah. Sebab bahagia tu kita sendiri yang create kan? Bukan bahagia tu daripada persekitaran ke sebab tak ada duit ke apa. Bahagia tu daripada diri kita sendiri. Hati kita. Susah ke senang ke. Yang penting kalau kita ingat Allah banyak-banyak, bahagialah insyaAllah. So bila Husna lahir je, itulah permulaan rezeki suami saya masuk. Sedikit demi sedikit sampailah 2013 tertubuhnya momentum internet Sendirian Berhad. Dan untuk tahun ni 2022, tak silap saya kalau saya salah kira, tahun ke-8 momentum internet. Dan masih lagi struggle, masih lagi kita nak bantu ramai orang. Sebab saya tak nak, saya faham apa maksud struggle. Saya dan suami saya, kami berdua sangat faham apa maksud hidup dalam kesusahan. Apa perasaan tu? Apa rasa takut macam-macam tu? Okay? Tuan-puan, kitalah yang kena jadi generasi pertama untuk pecahkan semua ketakutan ni. Kalau kata Allah kata rezeki buat live tu ada rezeki untuk penjagaan kita, why not? Buatlah live tuan-puan. Sementara Facebook tengah free. Buat live free. Dah bukan macam FB Ads kena bayar. Ambil. Allah dah sediakan ni. Ni semua apa benda. Ingat Facebook ke yang buat? Allah yang izinkan. Ada platform. Allah izinkan Facebook. Walaupun Facebook tu orang kafe. Facebook adakan live. Rugi kalau kita tak ambil peluang ni. Tapi puan kami tak sure pun kalau buat live dapat jualan. Tak cuba mana tahu. Okay? Tak maaf lah kalau saya cakap sana sini apa semua kan. Saya cakap apa yang saya teringat sahaja. Tapi harap tuan-puan dapat lah ya. Dan suka saya nak ingatkan. Kita ada pendaftaran secara percuma RPM. Tak lama lagi 26 dan 27. InsyaAllah saya doakan segala ilmu tu berguna untuk tuan-puan
untuk kata mudahnya boleh buat duit. Boleh naikkan semangat balik semula dalam keadaan semua orang tengah stres ni. Percayalah, tak kiralah kita ni di tingkat mana. Ada duit RM5 ke, RM50 ke, RM50,000 ke. Kalau Allah kata nak uji tentang stres, streslah kita. Kalau kita tak pandai nak uruskan stres tu, streslah kita berpanjangan. Tak kira di mana-mana kita duduk. Tapi, tadi macam tadi Allah dah pesan. Kita usaha, hasil biar Allah. Dan kita jangan terlampau stres, tertekan sangat. Jangan terlampau sampai meninggalkan ibadah, sampai tak sempat nak solat di masjid, di surau. Sebab kejarkan sangat nak kumpul duit, kumpul harta ni. Nanti takut-takut kita jadi seperti Qarun. Qarun, apa ujian dia? Dia adalah salah anak saudara, tak silap. Anak saudara Nabi Musa. Ada saudara lah dengan Nabi Musa. Nabi kasih Allah, Nabi. Nabi Musa is ulul azmi kan. Dalam termasuk 5 para rasul yang diuji dengan ujian yang berat. Nabi Musa. Minta maaf kalau saya silap. Kita check balik Ulul azmi, 5 orang rasul tu apa? Rasa Nabi Musa pun sama. So, Qarun ni salah seorang saudara dia. Anak saudara tak silap. Dia diuji dengan perbendaharaan harta. Perbendaharaan tu maksudnya harta yang sangat banyak, melimpah ruah. Sampai perlukan ramai orang untuk angkat harta dia saja. Betapa kayanya dia. Okay? Tahu tak? Apa jadi kat dia lama-lama? Dia terlalu berbangga-bangga mengatakan segala harta yang dia dapat ni adalah kerana ilmu. Dia tidak membesarkan Allah sedikit pun. Semua ni aku yang usaha. Ilmu aku. Tanpa dia sedar mana datang ilmu tu. Kalau bukan Allah izinkan kita dapat ilmu. Hari ni saya cakap, insya-Allah merupakan satu ilmu. Tetapi mana Allah juga beri petunjuk. Ada orang dah dapat dah ilmu tu. Allah tak izinkan dia gunakan ilmu tu. Allah tak izinkan dia dapat petunjuk daripada ilmu tu. Jadi semua daripada siapa? Allah. Jadi tuan-puan, tak kira apa ilmu tuan-puan dapat, termasuk ilmu pagi ni, termasuk ilmu RPM yang akan berjalan 26 dan 27 nanti. Kita usahalah cari ilmu. Dapat tak dapat, kerja Allah. Kalau kita nak dah jadikan ilmu tu berkat, Allah dah pesan, Allah dah berfirman, jagalah akhlak. Jagalah akhlak, bersihkan hati, hormati guru. Serius tuan-puan, saya melihat dengan mata saya sendiri, kita ni banyak kurang lebih, termasuk guru kita. Guru-guru kita pun manusia biasa, banyak kurang lebih. Tetapi kat mana Allah nak uji? Kalau kita anak murid yang sombong, kita tak nak dengar pun cakap cikgu kita. Dia ni apa cakap, dia pun tak buat. Dia ni pun perangai macam ni. Tak payah, yang ni tak payah dengar lah. Sedangkan yang Allah melihat kita waktu tu, adab dan akhlak kita sebagai anak murid. Perihal guru itu adalah dia dengan Allah. Tapi perihal kita, bila kita dah menjadi seorang anak murid, adalah menjaga adab. InsyaAllah tuan-puan, banyak sangat contoh depan mata saya. Even contoh dengan suami saya sendiri. Walaupun benda tu macam kita susah nak macam, ya ke? Dr. Azizan suruh macam ni. Alamak, susah lah nak buat. Alamak, takut lah. Alamak, tak yakin lah. Tapi sebab kita faham, tak boleh. Ni cikgu suruh, kena buat. Tuan-puan, sebab itu sampai sekarang, kami masih boleh bertahan. Mungkin asbabnya salah satu kami meletakkan adab berguru di depan. Okey tuan-puan, itu saja saya punya nasihat sedikit lah kalau tuan-puan nak ambil. Saya harap tuan-puan faham lah apa yang saya sampaikan. Jaga diri. Assalamualaikum dan salam Jumaat.